Okey, jadi kenapa kita kena buat projek hidroponik ni? Okey, yang first kali reason dia sebab bahan-bahan dia ni murah, lepas tu mudah didapati. Yang kedua, sebab projek ni dia boleh jaga kebersihan alam sekitar kita tahu. Sebab kita kan guna barang kita semula seperti botol mineral kan. So, tak adalah bersepah-sepah dekat tepi jalan. Lepas tu, kalau kita buat projek hidroponik ni, dia akan kurang masalah haiwan perosak tau. And then, dia boleh buat dekat mana-mana je. Macam dekat rumah. Sebab dia selamat. So, buatlah, okey? Okey, jadi langkah pertama yang kita kena buat, sediakan bahan. Kalau tak macam nak buat projek kan. Okey, jadi bahan yang kita perlukan paku dan penukar. Jadi kena guna penembuk lubang and then tisu basah atau tisu kering, tapi gunalah tisu basah sebab tak mudah terlerai. 2 botol mineral plastik yang dah pakai, jangan yang belum pakai pula. Lepas tu biji benih sawi, biji benih kangkung, gunting, air, benang atau tali. Benang atau tali tu kena yang serap air tau. So itu je lah bahan-bahan yang kita perlukan. Senangkan, mudah je. Langkah yang kedua pula, korang kena guntingkan botol mineral tu pada 2 bahagian macam yang dah tunjuk ni kan. Okey, kalau boleh buatlah macam garisan ke supaya guntingan tu lagi kemas. Okey, gunting tu pelan-pelan je, slow-slow je, jangan laju-laju nanti terkena tangan. Gunting. Guntinglah sampai habis. Kalau tak, mesti nak jadi 2 bahagian. Dah jadi 2 bahagian. Okey, jadi langkah yang 3, korang kena tumbuk lubang tau. Okey, yang first tu memang dah buat, dah siap-siap tumbuk lubang. Okey, lepas tu buat kat botol kedua. Saya guna paku dan penukul sebab tak ada penembuk lubang. Tapi korang gunalah, kalau korang ada penembuk lubang, gunalah penembuk lubang sebab lagi senang. Kalau macam guna benda ni, dia struggle sikit, tapi tak apalah, kita buat macam alternatif gitu. Okey, tebuk. Lepas tu buatlah lubang kalau macam tak nampak lubang dia sangat kan. Okey. Masukkan tali atau benang yang korang ada dekat lubang yang korang dah tebuk tadi. Okay. Masuk macam botol yang pertama tu. Okey. Pandai kan masuk? Takkanlah tak pandai. Okey. Tada! Okey, untuk langkah yang seterusnya, korang kena masukkan tisu basah pula tau. Tisu basah tu buatlah lawa-lawa, comel-comel. Masukkan elok-elok, kemas-kemas. Kenapa guna tisu basah? Kenapa tak guna tisu lain? Sebab tisu basah ni dia tak mudah terlerai, jadi tak ada koyak-koyak. Okey, jadi masukkan tisu basah tu macam mana masuk dekat tisu yang botol yang pertama. Okey, masuk. Kemas-kemas tau. Masuk. Okey, siap. Okey, langkah yang keberapa? Tak ingat. Yang ke-7, pandai. Okey, kita masukkan air. Kita angkat-angkatkan je lah. Kalau boleh kena dekat bahagian benang tu. Okey. Masukkan pada botol yang pertama. Masukkan juga pada botol yang kedua, sama macam botol yang pertama tadi. Sebab apa guna air? Sebab kan projek hidroponik, so airlah sumber utama dia. Okey, siap. Langkah yang seterusnya, masukkan biji benih sawi dalam botol yang pertama. Korang jangan ikut saya tau, sebab saya tertaruh biji benih tu banyak sangat. Kalau boleh jangan taruh banyak-banyak tau. Okey, masukkan dia. And then kita letak sedikit air. Lepas tu kita masukkan pula biji benih kangkung pada botol yang kedua. Pandainya. Okey. Kita masukkan sedikit juga tau, tak boleh banyak-banyak. Macam ni, macam beberapa je gitu. Lepas dah masukkan, kita taruh air. Pandai ni semua. Okay, jadi ni hasil akhir dia. Jadi senang kan? So boleh ajak jiran, ibu bapa, keluarga buat projek ni. Buat tau, jangan tak buat. Buat kat rumah je sebab senang sangat. Okay?
Ya, baiklah, seterusnya saya akan membentangkan pula tentang projek saya, iaitu di bawah topik Asas Teknologi Pemeliharaan Ikan Hiasan. Okay, pertama sekali, saya telah membuat projek mini aquarium ini bertemakan Fairy Garden dan juga The Hobbit. Okay, tujuan saya memilih ataupun menetapkan tema kepada projek ini kerana saya sangat menyukai unsur-unsur fantasi dan juga saya merasakan bahawa tema akan membuatkan hasil projek saya menjadi lebih menarik. Okey, antara kelebihan projek aquarium mini buatan saya ini adalah ia dapat meningkatkan tahap kreativiti saya seperti saya mampu mengolah bahan-bahan gitar semula menjadi sebuah aquarium mini yang menarik di samping membantu saya untuk berfikir secara lebih kritis dalam menyelesaikan masalah. Okey, hal ini kerana aquarium tersebut supaya aquarium tersebut sesuai untuk dijadikan tempat untuk memasukkan ikan. Selain itu, projek ini juga adalah ia dapat menjimatkan kos kerana kita dapat menjimatkan duit daripada membeli akuarium sedia ada di kedai haiwan peliharaan yang kebanyakannya mempunyai harga-harga yang mahal. Okey, selain itu, saya juga dapat memanfaatkan bahan-bahan yang sudah tidak lagi digunakan di rumah saya dan mengolahkannya menjadi sesuatu yang lebih menarik. Okay, hal ini dapat mengurangkan bahan buangan, kuantiti bahan buangan sekaligus mengelakkan daripada berlakunya pencemaran. Seterusnya, menerusi projek akuarium mini ini juga, ia dapat menceriakan persekitaran kerana corak dan aksesori di dalam akuarium ini merupakan corak yang sangat-sangat menarik. Okay, dengan itu dapat memberi motivasi dan mengelakkan diri saya daripada tertekan. Seterusnya, kebaikan projek ini juga adalah saya dapat mengolah akuarium ini mengikut cita rasa saya sendiri dan hasilnya tidak akan sama dengan mana-mana akuarium yang lain. Okay, hal ini akan meningkatkan ciri-ciri autentik yang ada pada akuarium ini dan menyebabkan saya berpuas hati kerana semua aksesori dari kebentuk akuarium ini memenuhi minat dan cita rasa saya. Baiklah, langkah pertama untuk membuat mini akuarium ini adalah kita menebuk 2 lubang di atas bekas plastik untuk kita memasukkan 2 botol mineral ke dalam bekas tersebut. Okey, seterusnya kita memotong sedikit pada bahagian depan penutup bekas air supaya untuk dijadikan sebagai pintu gua kita. Dan seterusnya kita menyusun batu-batu yang dapat dikutip di dalam kolam ikan yang sedia ada di rumah dan menyusunnya di atas penutup bekas air untuk dijadikan sebagai permukaan gua yang sebenar. Langkah seterusnya adalah kita memotong lidi sate kepada beberapa bahagian yang lebih pendek untuk kita jadikan sebagai bahagian-bahagian buaian dan minta berhati-hati dalam mengendalikan pisau kerana pisau adalah tajam. Dan seterusnya kita menggunakan tali untuk mengikat bahagian-bahagian buaian tersebut supaya lebih kukuh dan tidak akan roboh. Saya juga telah menggunakan pistol gampanan supaya cantuman bahagian-bahagian buaian ini menjadi lebih kukuh dan tidak akan tercabut ataupun tertanggal. Seterusnya, saya juga telah menjadikan batu hiasan kolam sebagai tempat duduk buaian dan saya mengikatnya dengan tali di kedua-dua belah bahagian dan melekatkannya pada bahagian atas buaian. Langkah seterusnya adalah kita memotong lidi sate kepada bahagian-bahagian yang sangat-sangat pendek untuk kita lekatkan atau cantumkan di sekeliling penutup botol mineral untuk kita jadikan sebagai telaga. Ya, saya telah mencantumkan ataupun melekatkan lidi-lidi sate yang telah dipotong ke sekeliling penutup botol air mineral menggunakan pistol gampanan supaya cantuman menjadi lebih kukuh. Dan seterusnya, jika lidi sate yang telah dipotong tidak mencukupi, kita boleh potong dengan lebih banyak untuk mencukupkan kita melekatkannya di sekeliling penutup botol air mineral. Tidak hanya itu, lidi-lidi sate yang berlebihan juga saya telah menggunakannya untuk dicantumkan menjadi pagar.
Lidi sate juga berkebolehan untuk dijadikan gadget yang lain, iaitu saya telah menggunakan lidi sate yang sama tetapi dipotong kepada beberapa bahagian yang berbeza saiz. Ada bahagian yang panjang, ada bahagian yang pendek, dan bahagian-bahagian ini telah saya cantumkan untuk menjadikan bangku, dan cantuman tersebut saya gunakan pistol gampanas supaya lebih kukuh, dan proses mencantum hendaklah dilakukan dengan teliti supaya bangku menjadi menarik dan stabil. Okey, seterusnya lidi sate yang telah saya potong pendek saya jadikan sebagai batan cendawan, dan bola person ini saya dapati daripada kotak alatan elektronik, dan saya cantumkan kedua-dua bahagian tersebut untuk menjadikan cendawan, dan saya juga mewarnakannya untuk jadikan cendawan yang sebenar. Baiklah, seterusnya kita menebuk satu lubang kecil di kedua-dua belah botol air mineral supaya kita dapat memasukkan paip untuk dijadikan menara yang berinspirasikan menara berkembar Petronas. Elemen-elemen seperti bangku, gua, buaian, telaga yang telah kita siapkan tadi saya susun di dalam bekas mengikut kreativiti dan cita rasa saya. Okey, setelah memasukkan paip ke dalam dua bahagian botol mineral yang telah ditebuk, saya menggunakan pistol gampanas supaya paip itu melekat dengan elok di dalam botol mineral. Seterusnya saya juga telah menebuk ruang di bawah botol air mineral supaya memudahkan ikan untuk melaluinya dan merentasi paip. Seterusnya batu-batu putih ini yang saya beli di kedai, saya warnakan dengan warna hijau supaya menyerupai rumput yang akan saya letakkan di dalam bekas akuarium. Setelah selesai proses mewarna, saya susun di dalam bekas akuarium mini saya supaya menjadi lebih menarik. Saya juga telah menggunakan sudu plastik lama dan saya potong untuk menjadikan membentuk bahagian-bahagian badan kepada kumbang kura-kura dan juga rama-rama. Bahagian yang telah siap dipotong saya warnakan dengan cat berwarna merah dan hitam kerana saya ingin menjadikannya seperti kumbang kura-kura yang sebenar. Itu rama-rama yang telah saya cantumkan juga setelah saya warnakan dengan cat berwarna oranye dan juga berwarna merah supaya ia menjadi lebih menarik dan menyerupai rama-rama yang sebenar. Juga telah menggunakan putih kapas untuk dijadikan sesungut rama-rama. Seterusnya pintu ini setelah hasilkan daripada cantuman batang aiskrim dan seterusnya saya lekatkan di botol air mineral untuk jadikan sebagai pintu rumah yang bertemakan fantasi. Seterusnya apabila cat yang digunakan telah kering di atas permukaan sudu, saya telah mengguntingkan bahagian-bahagian sudu ini supaya membentuk bentuk kumbang kura-kura yang menyerupai kumbang kura-kura yang sebenar, dan seterusnya saya menggunakan cat yang berwarna hitam untuk membuat tompok-tompok di atas bahagian-bahagian ini seperti kumbang kura-kura, seperti rupa kumbang kura-kura. Okey, setelah cat telah kering, saya telah mencantumkan bahagian-bahagian sudu ini dan menggunakan sudu gampanas untuk menjadi bentuk kumbang kura-kura. Okey, paip ini saya warnakan dengan warna coklat supaya menepati tema dan juga kelihatan seperti jambatan fantasi. Seterusnya adalah saya melekatkan elemen rama-rama dan juga kumbang kura-kura ini pada botol. Setelah itu saya memasukkan botol ini ke dalam bekas plastik dan batu-batu putih ini disusun di sekeliling botol supaya tampak seperti hiasan yang menarik di samping untuk melekatkan botol kepada bekas, dan akhir sekali saya memasukkan air dan ikan hiasan ke dalam akuarium mini saya. Nampak tak ikan di situ? Jangan lupa like, komen and share. Korang share dekat semua orang tau, dekat family korang ke dekat siapa-siapa je, okey? Share. Okay, bye. Thank you. Bye. Thank you kerana telah menonton. Terima kasih. Bye.